Assalamualaikum dan bertemu kembali dalam slot kedua Temu Chemistry. So hari ni kita nak masuk kepada type of heat reaction yang kita belajar dalam silibus kita. So the first one yang you all akan belajar adalah heat of precipitation. Ni kita dah belajar kan, yang kita belajar untuk chapter salt. Yang precipitation iaitu berlaku double decomposition reaction untuk hasilkan insoluble salt. Okay. And then you akan belajar heat of displacement, heat of neutralization, and then heat of combustion. So total ada 4 heat yang you akan going through. Okay. A flow chart of this step to calculate heat of reaction. So, kalau kita dah tahu heat ni, of course kita kena calculate. Baru kita tahu release sebanyak mana, absorb sebanyak mana. Okay. So, in order to calculate heat of reaction, step 1, normally kita akan determine the number of mole of the reactant and the product. Okay, so kita nak cari N ataupun N ni adalah mole. Mole product reactant. Sebab kita nak relate tu. Okay. Next, kita calculate the heat change in the reaction. Kita guna formula Q equal to MC theta. Ini dalam fizik pun you ada belajar. Okay. Then baru kita kira the heat change for 1 mole of reactant or 1 mole of product form in proportion. Maksudnya kita akan buat silap ni. Okey, kita akan buat delta H sama dengan Q bahagi N. Okey, N ni yang tadi ni. Q ni yang ni. Barulah kita dapat untuk 1 mole. And step 4, state the heat of reaction delta H with positive or negative sign and the correct unit. Okay. Okay. Number of mole dalam heat-heat yang kita akan belajar refer pada kalau heat of precipitation, kita nak mole of precipitate form. Maksudnya bilangan mole precipitate. Okay. Kalau heat of displacement adalah mole metal yang displace. Kalau dalam neutralization, mole of water. Okay, dalam heat of combustion, mole of fuel. Okay. So, dalam pengiraan heat change, kita guna formula Q equal to MC theta. Okay, apa tu M? M adalah mass of solution. Okay. C, specific heat capacity of water. And theta is different in temperature. Atau kita panggil temperature change. Okay. So, dalam calculation ni ada assumption ataupun ada nilai yang kita terima. Okay, kita andaikan. Okay. The density of any aqueous solution is equal to the density of water, iaitu 1 gram per cm cube. Sedangkan sebenarnya, hakikat sebenarnya,
every solution, density dia agak beza, tapi beza yang sangat-sangat kecil. So, untuk memudahkan calculation, kita anggapkan density dia sama je dengan density of water. So, maksudnya kalau density of water 1 cm3 bersamaan 1 gram. Okay. So, senanglah kalau kita dapat solution tu ada 50 cm3 bersamaan dengan 50 gram. Okay. The specific heat capacity of any aqueous solution is equal to the specific heat capacity of water. Oleh kerana tadi density pun kita anggap dia sama dengan water. Sebab kita nak heat capacity pun sama dengan water. Sedangkan kalau higher level, kita tahu dia ada sedikit perbezaan. Okay. So, no heat is lost to the surrounding. Kita dengan mengandaikan tak ada haba yang akan hilang ke persekitaran. Ataupun no heat is absorbed by the apparatus of the experiment. Okay. Okay, definition. What is heat of precipitation? Okay. Ini definition yang kita selalu ditanya dalam soalan. Heat of precipitation is the heat change when 1 mole of precipitate is formed from their ion in an aqueous solution. Jangan ubah definition. Ikut sebiji macam ni. The heat change when 1 mole of precipitate is formed from their ion in aqueous solution. Tapi kalau dalam soalan tu refer pada precipitate kita tu silver chloride, you all kena jawablah 1 mole of silver chloride is formed. Okay, itu lebih spesifik kalau soalan refer pada eksperimen. Okay, kita tengok contoh. Okay, sekarang kita baca 100 cm3 of 1.0 mol per dm3. Ini adalah V. Ini adalah molarity. Molarity siapa? Lead to nitrate. Is added to 100 cm3. Ini adalah V, volume of 1.0 mol per dm3. Ini adalah M, sodium sulfate solution. Maksudnya kita tambah. Kalau kita ada, okay, normally kita akan guna polystyrene cup. Okay, kenapa kita guna polystyrene cup? Sebab dia tu heat insulator kan. So, kita masukkan 100 cm3. Yang ini 100 cm3. Satu kita ada lead nitrate. Satu lagi kita ada sodium sulfate. Okey. Kita tambahkan. Bila kita tambahkan, okey, kita akan dapat total dia 200 cm3. Dan pada masa tu terbentuknya precipitate. And then bila kita check dengan termometer, sebelum ni pun kita ambil termometer awal. Kenaikan termometer dia, theta dia naik daripada 33. Dia naik daripada 30 ke 33. So change dia sebanyak 3 degree Celsius. So kita kena kira dia dah bagi density, dia dah bagi heat capacity. Nilai ni dia bagi dalam exam. So solution dia, mula-mula sekali kita kena kira number of mole of lead to sulfate. Ni precipitate kita ni. Tapi kita tak ada maklumat M atau V untuk lead sulfate. Sebab tu kena kira mol bagi reactant. So reactant kita adalah lead nitrate dengan sodium sulfate. So kita nak tahu bilangan mol lead ion.
bilangan mol lead ion samalah dengan bilangan mol lead 2 nitrate. So kita guna formula dia MV/1000. Ni MV/1000 lah ni. Dapatlah 0.1 mol. Kemudian kita ambil mol sulfate ion. Sulfate ion samalah bilangan mol sodium sulfate. Okey. So, kalau kita kira bilangan dia MV/1000 pun dapat 0.1 mol. So, kalau kita buat ionic equation, kalau daripada ionic equation ni, kita dapati 1 mol lead akan react dengan 1 mol sulfate ion, produce 1 mol lead 2 sulfate solution. Lead 2 sulfate solid precipitate. Okay. So, daripada sini kita tahu bilangan mol dia adalah sama ratio dia. Okay. So, daripada situ kita tahulah kalau kita guna 0.1 lead, 0.1 sulfate, mestilah bilangan mol lead sulfate 0.1 juga. Okay. So, dekat sini kita dapat bilangan mol lead 2 sulfate. Step kedua, kena kira Q equal to MC theta. Okay, untuk Q equal to MC theta, mula-mula dapatkan mass of solution. 100 tambah 100 cm cube darab 1 gram per cm cube. Ini darab density, dapatlah 200 gram. Temperature change dapat 3. So, kita selesaikan Q equal to MC theta. So, kalau kita selesaikan unit dia, kita dapat dalam joule. Maintain dalam joule je pun tak apa. Tak payah tukar ke kilojoule. Okay. So, next baru kita calculate heat change for the formation of 1 mole of precipitate. So, sekarang dalam buku dia banyak galakkan kita buat dalam bentuk ayat. Okay. So, kat sini 0.1 mol lead sulfate. Okay, release. Okay. 2520 joule. Kalau kita maintain joule tadi. So, kalau 1 mol lead sulfate release. Okay. So, yang ini kita akan buat 1 bahagi 0.1 darab 2520. Ataupun formula dia lebih kita nampak sebagai Q bahagi mol. So, nanti kita dapat jawapan dekat sini adalah 2520 joule. Okay. So, last kali kita akan buat delta H, iaitu delta H unit mesti dalam kilojoule. So, kita dapatlah 25.2 kilojoule per mol. Okey, tanda kat sini mesti sebab dia release, tanda dia negatif. Okey. Okey. Kadang-kadang soalan temu ni dia tak suruh cari delta H. Kadang-kadang dia suruh cari theta, ataupun kadang-kadang dia suruh cari suhu yang naik tu berapa banyak, ataupun suhu maksima yang dia naik daripada suhu awal dia. Okay, kita tengok contoh ni. Silver nitrate react with potassium chloride, produce silver chloride. This one precipitate kita. And potassium nitrate. Delta H is negative 65.5 kilojoule per mole. Okay. If 20 cm cube of 0.5 mol per dm cube silver nitrate solution is added to 20 cm cube 0.5 mol per dm cube potassium chloride solution, calculate the rise
in temperature of mixture. Okay. So, step 1, kita nak kira mol silver chloride. Tapi kita tak ada maklumat. Oleh itu, kena kira bilangan mol potassium chloride dengan silver nitrate. Sebab dua-dua ni kita boleh kira mol. Okay. So, kalau kita buat equation AgNO3 react dengan KCl, dia akan jadi AgCl and KNO3. So, kita kira bilangan mol KCl adalah 0.01. Silver nitrate pula kita kira dapat 0.01. Oleh kerana ratio dia 1, sini pun hasilkan 1, maksudnya bilangan mol silver chloride pun sama 0.01. So, kita dapatlah bilangan mol silver chloride yang kita nak. Okay, next. Kita nak calculate heat change. Okay, kita dah tahu delta H adalah negative 65.5 kJ per mol. Maksudnya 1 mol dia akan hasilkan 65.5 kJ. So, gantilah. Kalau 0.01 tadi kita dah kira ke atas. So, 0.01 darab 65.5 bagi 1 mol. Ni, dia kena ke sini, dia kena bahagi. Kemudian, darab. Dapat 0.655 kJ heat release. Okey. Ni nanti tukar ke joule. Iaitu dengan cara darab 1000. Okey. So, untuk calculate rise in temperature, mass of solution tadi, dia dah beritahu 20 tambah 20. Darab density dia dapat 40 gram. Heat release Q adalah 655 sebab kita darabkan dengan 1000. Okey. Kemudian, kita pun selesaikan. Okey, MC theta. MC theta sama dengan 655 joule. So, masukkan nilai M 40. And then, C adalah tak berubah, 4.2. So, kita dapatlah theta dia iaitu 3.9 degree Celsius. Unit jangan lupa. Okay. So, setakat ini untuk heats of precipitation. So, you may continue your homework in module thermochemistry page 9 until 12. Okay. That's all. Thank you.